Baik, kita beralih ke perkembangan banjir yang masih lagi membelenggu beberapa negeri di Semenanjung, khasnya 4 negeri. Ini adalah yang terbaru daripada pihak berkuasa, daripada NADMA, Jabatan Perdana Menteri NADMA dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, 4 negeri yang paling teruk terjejas termasuk Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Yang paling teruk terjejas adalah Kelantan. Kita saksikan di sini jajahan pasir mas masih lagi mempunyai lebih 15,000 mangsa, 15,249 orang mangsa dengan 28 PPS masih lagi aktif dan 15,000 lebih ini datang daripada 5,025 keluarga. Kita lihat di Tumpat juga masih lagi serius masalah banjir di sana, 3,226 mangsa daripada 1,146 keluarga kini ditempatkan di 10 PPS. Di Tanah Merah menyaksikan 165 mangsa di 2 PPS dan di Kuala Krai 527 mangsa daripada 153 keluarga di 8 pusat pemindahan sementara. Di Terengganu juga kita saksikan daerah-daerah yang agak teruk terjejas termasuk Dungun, hampir 1,800 orang mangsa di sini. Di Hulu Terengganu menyaksikan 630 orang mangsa. Di Kuala Terengganu kurang serius 24 mangsa, begitu juga dengan Marang 30 mangsa. Di Kemaman dan Kuantan Pahang kira-kira sama, 63 dan 64 orang mangsa. Selebihnya seperti anda lihat di sini, di Johor juga daerah Segamat antara yang teruk terjejas 63 orang mangsa. Inilah situasi yang terkini di 4 negeri yang teruk terjejas dengan banjir hasil monsun timur laut. Dan Kelantan kekal negeri yang paling terjejas dengan gelombang banjir kali ini. Kami mahu terus ke Firdaus Azil yang melintas langsung dari Kelantan. Firdaus, apa yang boleh dikongsikan yang terkini buat masa ini? Okey, baik, terima kasih Lokman di Bukit Jalil. Mungkin saya boleh kongsikan data yang dikeluarkan, statistik yang dikeluarkan oleh portal info bencana setakat pukul 7.56 malam tadi, yang mana trend di Kelantan masih menunjukkan trend menurun dengan kalau saya refer pada ini 40 PPS masih dibuka menempatkan sekitar 14,730 mangsa dari 4,879 keluarga yang seperti Lokman sebutkan masih daerah Pasir Mas antara yang terjejas teruk selain pada Tumpat dan beberapa kawasan lain. Tetapi sebelah pagi tadi saya juga berkesempatan untuk berada ataupun melihat sendiri pusat pemindahan sementara PPS yang paling teruk menempatkan sekitar 2,056 orang, iaitu di PPS Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2, yang mana terdapat 2,000 lebih dari kami berada di sana untuk melihat sendiri bagaimana fokus saya sudah pasti tertumpu ke arah bagaimana pengurusan kesihatan awam, di mana kami sempat menemu bual ataupun bersama-sama berlintas langsung bersama 2 pegawai perubatan, satunya daripada pejabat kesihatan daerah Bacok yang ditugaskan untuk membantu PKD Pasir Mas, iaitu Dr. Hidayu, dan seorang lagi ialah Dr. Syafiqah dari NGO IMAM ataupun Islamic Medical Association of Malaysia, di mana mereka menunjukkan kami tentang bagaimana kaedah saringan sekiranya ada mangsa-mangsa yang memerlukan ataupun sekiranya ada kes-kes COVID, kerana kita tahu ada sedikit lonjakan kes COVID di seluruh negara dan juga tidak terkecuali negeri Kelantan. Tetapi bercakap tadi Lokman ada sebut tentang apakah yang dimaksud sebagai benteng puaka, kerana ini merupakan yang didakwa oleh penduduk di sini yang mengatakan benteng inilah yang sebahagian daripada projek lembangan Sungai Bersepadu PLSB Sungai Golok, yang mana ini kita tahu semalam Perdana Menteri juga ada menyebutkan tentang bagaimana kerja-kerja pembaikan, tetapi dikatakan pembinaan benteng itulah yang menjadi punca mengapa kali ini beberapa kampung telah dinaiki air. Saya akan kongsikan infografik itu kemudian, tetapi rakan setugas saya Muhammad Fandi yang berada di Kelantan juga sempat menemubual beberapa penduduk di Kampung Kusal. Rata-rata mereka akan bercakap tentang benteng ini yang disebut sebagai benteng puaka. Kita cuba, saya juga sempat menyediakan SOT, iaitu ini salah seorang daripada penduduk Kampung Kusal, iaitu Normasia Abdullah. Kita dengarkan sedikit. Makanan asasi tu dah. Makanan asasi. Kalau anak kecil kat pamper, susu tu. Lepas tu keperluan tidur je lah setakat ni, sebab bahagian nak tidur, batas, totu tu semua basah dah, tentu dah basah kan. Lah kena percepatkan lah, sebab sampai bila warga atau panjang ni nak jadi aquarium lah. Sebab kata kan, tu panggil kapur panggil benteng puaka tu, sebab benda ni kena kaji menyeluruh, benda ni nak buat benda ni. Jadi masa
mangsa rata panjang ni jadi mangsa benteng ni. Sedikit bahagian tupak tu yang sebelum ni mangsa 4,000. Dah ada berita saya baca dari Sinar Hari dan dia kata sebelum ni masa-masa banjir sebelum ni 4,000. Ni kurang kepada 3,000 tapi dia tak kaji mangsa rata panjang ni. Seluruh banjir. Sepatutnya kena kaji lah juga mangsa di rata panjang, penduduk di rata panjang ni. Dia kena kaji benda tu. Baik, ini juga tentang dakwaan beberapa penduduk di Kampung Kusai yang mengatakan sudahlah tak dapat, masih belum boleh pulang ke rumah kerana rumah dinaiki air, tetapi bantuan yang diharap juga, kata mereka, dakwa mereka tidak berkunjung tiba, sebaliknya hanya bantuan yang diterima adalah daripada pihak NGO. Jadi ini yang antara kenyataan penduduk kampung, pertamanya ialah daripada Puan Roshida Liza Abdul Buah yang merupakan sukarelawan di situ dan juga Puan Azwar Muhammad. Kita dengarkan rintihan mereka. Mana? Gua Tinggi. Gua Tinggi. Ha. Gua Tinggi ada tak bantu makin ni daripada mana-mana pihak? Ada makan ni untuk di sekolah je lah. Untuk makan nanti 3 kali sehari. Makan ni istimewa lah. Duduk sana. Nak balik rumah ni pula. Ni kali ke berapa dah tergelai? Ketiga. Kali keempat. Okey, Kampung Kusai ni. Keempat. Tergelai semua. Lah ni 19 buah. Nak saya jagalah. Bukan dalam nu, bukan saya buat. Nak terlibat banjir. 50 buah. 80 buah. Keseluruhan. Anggaran lah tu kita tak tahu yang confirm. Berapa buah tu semua dia bui batu dah ke? Untuk hari ni saya bagi semua. Tak pilih kasih. Semua. Dapatlah. Sama rata. Dari ni biasa orang nak dapur keperluan penduduk. Bagi dapur, tika, bata. Lah ni ke semua kena buat dah balik ni. Bagi dapur dengan keperluan tidur lah. NGO ada bagi bantuan, ada yang dapat, ada yang tak dapat tu dia duduk dekat pusat pemindahan. Jadi NGO yang bagi bawa makanan tu dia datang sini. Jadi ada setengah yang tahu dan ada setengah yang tak tahu. Jadi kita yang tahu kita war-warkanlah supaya benda bantuan ni sampai kepada yang selayaknya lah. Jadi jangan ada yang tak dapat nanti dia bising. Dia banjir tapi dia tak dapat. Contohnya hari ini dah berlaku. Aduh, sedih lah. Memang kita tahu semua orang nak bantuan tapi nama tak ada, tapi dia duduk lain, tapi dia bukan area banjir, tapi dia mari juga untuk nak dapatkan bantuan banjir. Okey, untuk bantuan daripada kerajaan tu mungkin kami tak dapat lagi lah. Mungkin selepas pada banjir ni insya-Allah. Baik, kalau kita rumuskan mangsa-mangsa banjir ini berharapkan agar bantuan itu benar-benar sampai kepada mangsa banjir. Bukan ada pihak yang cuba mengambil kesempatan kerana kita juga mendengar beberapa kes sebelum ini yang dikatakan sebagai contoh berlaku beberapa tahun lepas di mana individu ini bukan merupakan mangsa banjir tetapi sanggup datang membuka bonet kereta menunggu bantuan yang tiba, dan kita harap juga mungkin pengurusan PPS, sebab saya kira semua PPS sepatutnya mengguna pakai SOP yang serupa dari segi penyelarasan bantuan dan sebagainya, dan semoga perkara ini akan diperbaiki demi kesejahteraan rakyat Kelantan. Dan juga sebelum saya mengakhiri, saya juga sempat berkunjung ke bandar Rantau Panjang di mana kita melihat ada beberapa dikatakan bahawa kawasan bandar kompleks zon bebas cukai itu juga dinaiki air, tetapi setakat tinjauan saya pada sebelah petang tadi kita melihat operasi perniagaan sudah kembali biasa. Jadi buat masa ini untuk hari kedua saya berada di Kelantan bersama rakan kameraman saya Rizal. Itu saja yang kami boleh kongsikan dari Kelantan. Kita kembali pada Lokman di Bukit Jalil. Silakan.